أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو معكم أينما كنتم. Itulah ayat yang kedua daripada tajuk Babul Muraqabah. Muraqabah maksudnya berjaga-jaga, beringat-ingat sehingga-hingga. Adalah lahir daripada sifat ihsan. Ihsan itu adalah tentang kesedaran yang kemuncak, yang tertinggi. Apa dia? Yakni sentiasa sedar Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan zahir batin kita. Dengan sifat dia Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami' Al-Basir, Al-Raqib yang mengintai-ngintai. Dan dalam tasawuf secara lebih khusus itu yang merujuk kepada sifat muraqabah seorang itu ialah seorang itu dalam arti kata sentiasa beringat, berjaga-jaga setiap detik, setiap masa yang berlalu. Contohnya ialah sebagaimana yang Syekh Ibn Athaillah Sakandari di dalam hikamnya. Antara titipan kata-katanya ialah wa ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdih. Wa ma min nafasin, tidak ada daripada satu nafas tubdihi yang engkau zahirkan akan dia. Yang engkau hembus akan dia, malaikat baginya, bagi nafas itu perjalanan masa sekadar senafas. Begitu. Itu walahu baginya bagi qadar, makna nafas ini qadarun, ada qadar. Qadar itu maksudnya ialah konten, pengisian. Fika pada engkau maknanya yumdihi yang memperlalulah oleh nafas itu akan dia akan qadar itu. Maksudnya orang yang sudah bersifat dengan sifat muraqabah ini maksudnya ialah dia sentiasa mengira setiap detik saat yang berlalu itu dengan orang memikirkan tentang konten-konten pengisian-pengisian pada setiap waktu itu. Dan akhirnya ada satu lagi untaian kata hikmah daripada Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Itulah tentang tanggungjawab kita dengan waktu. Dia ada dua. Satunya al-huququn fil awqat. Kewajiban, hukuk maksudnya hak-hak, makna kewajipan. Fil awqat, di dalam waktu. Yumkinu qada'uha. Mungkin oleh kita nak qada' akan dia. Itu berlaku kepada kasairil ibadat. Bagi sekalian ibadat-ibadat. Kita tak ada semaya dalam waktu. Boleh semayan, boleh diqada' akan dia. Tapi satu lagi hukukul awqat. Yang tadi hukukun fil awqat. Ini hukukul awqat. Hak waktu, yakni kewajipan waktu. Setiap waktu la yumkinu qada'uha, tak mungkin untuk, tak boleh kita nak qada' dia sebab setiap waktu itu dia ada hak dia.
Jadi apabila berlalu itu kita nak pergi qada dia dalam waktu lain tak boleh sebab ada dah hak dia. Nah, ada dah tuai dia. Nah. Jadi itu maksudnya setiap detik yang berlalu itu dia ada hak, ada kewajiban kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan nikmatnya dia ada empat perkara itu berlaku kepada sairil ubudiyat. Kalau yang tadi dia panggil ibadat. Nah, yakni kita dapat nikmat, wajib kita bersyukur. Maksudnya setiap masa yang berlalu dalam hidup kita ni sama ada kita menerima nikmat, maka wajib kita bersyukur. Nah, ataupun lawan kepada nikmat musibah, wajib kita kena redha, kena sabar. Dan ada yang ketiga ialah kita melakukan qata'atan. Wajib kita melihat itu minnatun minallah. Pemberian anugerah daripada Allah Ta'ala. Jangan lihat diri sendiri. Itu makna ujub. Nah. Dan yang keempatnya ialah makna kita berlalu masa itu dalam melakukan kemaksiatan. Wajib kita bertaubat daripadanya. Nah. Itu dia panggil hukukul awqat. Nah. Jadi setiap detik waktu itu dia ada. Jadi sifat muraqabah ini membawa kepada setiap orang mukmin yang bertakwa itu makna dia sentiasa memerhatikan masa dia berjaga-jaga dengan apa yang berlaku pada setiap masa itu, dia pastikan bahasanya itu masuk dalam rangka mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka bila sudah ada sifat muraqabah ini, usahakan melakukan maksiat, duduk saja, tak buat apa-apa kebaikan, itu pun sudah kira jahat dah kita, kerana Allah Taala beri kepada kita nikmat, umur, waktu, masa, tapi kita sia-siakan masa itu. Bandingkan dengan kita itu dengan banyak pekerjaan, masa tidak cukup. Maka kita perlu kepada masa. Jadi ada masa-masa yang kita sia-siakan itu maknanya tidak ada sifat muraqabah. Jadi muraqabah itu dia ada kaitan dengan ihsan. Maka itulah maknanya orang yang sempurna imannya, dia tidak akan mensia-siakan setiap nikmat ya Allah Ta'ala beri kepada, kerana sebalik daripada nikmat itu dia ada tuntutan bersyukur dengannya. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan muraqabah ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala yakni ma'akum serta dengan kamu, yakni ya'lam mana bi ilmih, dengan ilmunya. Aina ma kuntum, di mana-mana saja kamu berada, tak kira di mana, di kapun, di bandar, dalam hutan, di mana saja, di lautan, di padang pasir, Allah Ta'ala tahu. Apa murad Allah Ta'ala tahu. Mana ma'akum maksudnya ya'lam, mana atau bi ilmihi, dengan ilmunya tahu, bermakna setiap apa yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah Ta'ala, yang baik-baik, yang jahat-jahat. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maknanya orang-orang yang sudah ada dah persiapan tarbiyah iman, pendengar pelajaran-pelajaran iman, tentang apa pun yang dilakukan itu pasti akan diganjari ataupun dibalasi. Kalau perkara yang makna itu menjadi dia dua, satunya tentang melakukan kebaikan, yang kedua tentang melakukan kejahatan. Tentang melakukan kebaikan kita tidak payah sibuk-sibuk nak iklan, nak orang panggil, nak war-warkan apa yang kita sebab penghargaan makhluk itu terlalu kecil. Lebih baik kita berusaha mendapatkan penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita bimbang, jangan kita rusing. Apa pun yang kita lakukan, di mana sahaja kita berada, Allah Taala tahu kebaikan yang kita lakukan. Manusia tak tahu, tak mengapa. Dan satu lagi ila inzar. Ayat ini juga mana inzar, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maksudnya jangan sekali-kali kita berbuat jahat, berbuat dosa, melakukan maksiat, kerana Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Surah Ali Imran. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tersembunyi di atasnya, di atas Allah Ta'ala syai'un, suatu pun. Fil ardi, alal ardi, di atas muka bumi ini, wala fis sama', dan di dalam langit, tidak tersembunyi apapun yang berlaku, Allah Ta'ala tahu. Jadi kesedaran kita tentang pengetahuan Allah Ta'ala, pemantauan Allah Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala dalam bentuk yang paling teliti. Mana pemantauan, pengesanan Allah Ta'ala boleh kesan kita. Perhatikan kepada nama-nama sifat Allah Ta'ala yang memberi pengertian sifat mengesan. Apa dia sifat mengesan?
As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Raqib. Itu terapkan kepada diri. Allah Ta'ala sedang melihat kita. Zahir batin kita. Apa yang kita berkata-kata dalam hati. Allah Ta'ala boleh dengar. Allah Ta'ala boleh lihat. Allah Ta'ala tahu. Khabir bima fis sudur. Ini boleh mencegah kita daripada berani-berani untuk melakukan kemaksiatan. Tak tersembunyi di atas Allah Ta'ala suatu pun. Di dalam muka bumi, di atas muka bumi dan juga di langit. Jadi itu menuntut kita sentiasa menjaga diri kita daripada perkara yang dimurkai dan tak diredai oleh Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau sangat melihat. Sangat-sangat melihat, mengintai akan hambanya. Bil mirsad. Ayat ni yarqubu a'mal al-ibad, mengintai-intai akan amalan hambanya. Itu makna bil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sesungguhnya mengawasi, mengintai-intai segala perbuatan hambanya. Itu labil mirsad. Jadi kesedaran ini, keyakinan satunya sifat pemerhatian, pemantauan. Satu lagi gabung pula. Ni muraqabah. Gabung pula dari satu lagi ialah sifat boleh bertindak. Itu diwakili oleh nama-nama Allah Ta'ala seperti Al-Aziz, Al-Muntaqim, Al-Qahar, Al-Muqtadir. Jadi kalau tahu saja, tapi tak mampu bertindak apa-apa kepada kita, kita tak takut. Sebab itu kita melakukan kesalahan apapun di hadapan orang awam. Kerana orang awam tak boleh bertindak apapun. Tapi tak kala kita penguat kuasa dunia dapat memantaunya, kita jadi takut. Penguat kuasa dunia. Polis, JPJ, apa lagi SPRM. Orang kurang takut kepada penguat kuasa dunia ini kerana maknanya orang panggil kerana mereka tahu kemampuan pemantauan mereka adalah sangat terhad. Bila orang kata makna saat ni awak ditah saat ni tu ada polis saat ni perlu selalulah pada awak lolok je Jadi selama mana kita mengetahui bahasanya tidak ada pemantauan. Jadi Allah Ta'ala sifat pemantauannya tidak boleh maknanya sifat pemantauan Allah Ta'ala tu tidak ada had. Sebesar-besar sekecil-kecilnya mana dapat dilihat, diperhati, diketahui, dikesan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat pembalasannya itu juga lulus. Itu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya perhati, makna Allah Ta'ala tahu kejahatan kita, bukan tahu saja. Boleh ngopoh, boleh nyoh, boleh pekdoh. Akan dibalasi. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui Allah Ta'ala akan khianat mata. Dia pakai cermin mata hitam. Orang tak tahu kita memandang ke mana. Allah tahu. Jadi kita berani melihat kepada sesuatu yang ditegah. Kerana orang tak nampak. Ialah kebaikannya. Ada kebaikannya cermin gelap. Kereta. Satu lagi makna peluang kita untuk melihat kepada mana pun orang tak perasan. Jadi maknanya, kalaupun manusia tidak dapat mengesan, menyedari khianat mata kita, Allah Ta'ala mengetahui khianat mata kita. Itu sifat yang membawa kepada muraqabah, berjaga-jaga, beringat. Datangnya mari panggil pengetahuan kita terhadap sifat Allah Ta'ala. Dan sudut pemantauannya ini membawa kepada kita beringat, kita berjaga. Muraqabah. Wa ma tukhfis sudur, apa dan barang yang menyembunyikan oleh dada, yakni oleh hati. Itu Allah Ta'ala tahu. Jadi mana kita tak mampu untuk mengelak daripada pemantauan, pengesanan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak mampu untuk mengelak daripada tindakan Allah Ta'ala, pembalasan Allah Ta'ala. Itu yang menjadikan kita takut kepada janji-janji seksa Allah Ta'ala. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun. Dan bermula ayat-ayat pada bab babil muraqabah ni.
Bab muraqabah ni itu banyak dan juga maklum maknanya diketahui. Jadi kita boleh cari sendiri makna banyaklah ayat-ayat yang memberi impak kesan maknanya ialah makna muraqabah, yakni pemantauan pengesanan Allah Taala dari sudut mendengar, melihat, mengetahui, mengintai-intai. Itu yang mana kita tak dapat mengelak daripada dikesan oleh Allah Taala. Maknanya kita tak mampu untuk mengelak daripada pengesanan Allah Taala. Pasti kita akan dapat dikesan oleh Allah Taala, disedari oleh Allah. Apa pun yang kita buat. Jadi itu akan memberi kesan rasa takut kita kerana maksudnya Allah tetapi dia kena ada pula semata-mata mengetahui Allah Taala mengetahui, dia kena ada pula takut dari segi tindakan Allah Taala. Kemampuan Allah Taala bertindak setara mana. Kalau setakat kita kata kalau orang lah, kalau misalnya orang. Kalau dia tahu dia buat lagu mana, dia kutip, dapat kutip. Jadi tak takut dah. Dia budak-budak dia tahu ayah dia. Aku nak ayak ke ayahmu. Nak ayak. Dia tahu dah ayah dia sakat kutip je. Jadi dia tak takut. Jadi makna diketahui oleh ayahnya akan mendapat orang panggil hukumannya. Tetapi oleh kerana hukumannya tidaklah teruk sangat, maka dia jadi berani. Jadi di sana ini yang kita berbicara ialah tentang sifat pemantauan. Dan ini adalah tarbiyah iman. Jadi orang yang sempurna imannya, maka ialah kita yang selain daripada Nabi Rasul pasti terbuat makna maksiat juga. Tapi pada tahap yang paling minimum, paling sedikit. Bila adanya sifat ihsan ini. Yang membawa kepada muraqabah. Muraqabah kita tu beringat sehingga-hingga beringat di kita daripada orang panggil melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya ayat Quran tu makna banyaklah. Cumanya bahagian tarbiyah iman itu dia sampai. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala tu mengetahui, dapat mengesan, tapi kita tak takut kepada pembalasan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, jadi itu tidak akan sampai maksud dia. Dia kena bergabung pula dengan sifat boleh bertindak tak ni. Tindakan Allah Ta'ala itu dan azab seksa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu amat pedih. Jadi tidak ada apa yang boleh menegah diri kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan keyakinan itu, keyakinan terhadap sifat-sifat pemantauan, keyakinan terhadap sifat-sifat boleh bertindak, gabungan itu yang menjadikan kita takut. Kalau tahu saja tapi tak boleh nak apa, nak takut apanya. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab muraqabah ni. Fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala. Ini hadis yang sangat masyhur. Itulah hadis yang pertamanya daripada kalangan hadis dan dalam bab muraqabah ini termasuk dalam kategori bab muraqabah. Muraqabah itu dia lahir daripada sifat ihsan. Ihsan itu ialah tentang kesedaran yang tertinggi. Kesedaran yang tertinggi. Bagaimana kesedaran yang tertinggi? Kemuncak kepada kesedaran. Sebab kita kata ni sebuah kepada kita orang beragama ini. Bila orang tu umur 40 tahun dah masih tak semaya bel lagi. Dia panggil tak khabar. Oh orang ni tak khabar. Oh Allah dia tu tak khabar-khabar lagi. Jadi maksudnya tak khabar. Umur dah banyak dah. Ada cucu dah. Dapat cucu tapi tak semaya bel lagi. Nama dia orang tak khabar. Tak sedar. Kemudian orang yang dah sembahyang, melakukan ibadat tetapi tidak khusyuk, kalau sembahyang tidak ikhlas dalam melakukan amal Islamnya, maka tak khabar juga. Tak khabar kata kita duk sembahyang tapi kita tak khusyuk, makna tak khabar kata kita tu duk menghadap kepada Allah Taala. Allah Taala sedang memerhatikan kita. Sebab tu kita boleh qoya dalam sembahyang. Mana kesedaran kita tak sampai kepada kemuncak dia panggil. Khabar dah sebab sembahyang ber. Tapi dalam melaksanakan ibadah sembahyang itu maknanya tak dapat orang panggil penerimaan daripada Allah Ta'ala kerana tidak khusyuk. Mana tak khabar jugalah panggil. Khabar yang sebenar itu ialah khabar sentiasa sedar Allah Ta'ala memerhatikan kita. Itu sebagaimana hadis ini dan dalam kitab Faridah Faraid dia sebut
Bahawa apabila kita mengetahui Allah Ta'ala itu sedang memerhatikan kita, maka jadi malulah kita. Berpaling daripada Allah zahir dan batin. Begitu ibarat kita faridatil faraid. Bila kita khabar Allah Ta'ala duk perhati kita duk semayang, maka malulah kita berpaling daripada Allah Ta'ala pada zahir. Yakni melakukan ibadat-ibadat itu dengan tak betul caranya dari sudut zahir. Dan dengan batinnya ialah khusyuk. Tumpuan hatinya tidak tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama dia tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab tidak sedar Allah Taala sedang memperhati dia. Contoh dia ialah macam kita orang melakukan kerja dengan keadaan ada majikannya yang sedang memerhatikan dia pada tempat dia tahu. Majikan dia datang kepada tempatnya, dia sedang bekerja, dia tengok majikan dia ada di hadapan dia, lalu sudah tentulah dia buat yang terbaik. Ataupun kalau kita kata tuai rumah ada. Tuai rumah ada duk cokoh duk tengok dia duk buat. Tentu dia buat dengan molek. Comel. Jadi sekarang ni kita ni maknanya Allah Ta'ala pasti melihat, mengetahui, memantau, mengesan. Tapi oleh kerana tidak adanya sifat ihsan pada diri kita, jadi kita lalai daripada mengetahui bahasanya Allah Ta'ala sedang menilai, memerhati dan menilai perbuatan ibadat kita. Jadi kalau orang yang sudah sampai kepada maqam ihsan, sifat ihsan ini, maka itulah lahirnya sifat muraqabah, berjaga-jaga sehingga yang batin pun juga begitu dijagai. Jaga hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Ada orang dia terjaga hanya dengan amal yang zahir saja. Dia jaga diri dia daripada maksiat yang zahir. Dia mengerjakan segala wajibat yang zahir. Wajibat yang batin dia tidak kerjakan. Jadi hadis ini hadis yang sangat masyhur. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dia kata sedang kaminya duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari. Tala'a alaina, tiba-tiba datanglah, muncullah di atas kami rajulun, oleh seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang bersangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, dan bersangatan hitam rambutnya. Rambut kalau hitam sehitam-hitamnya, itu cantik. Rambut ni comel, kalau hitam ada campur dah tu kurang sikit. Kemudian tak sudah kira lah orang yang buat warna dah tu lagu mana tu. Manusia dia dah jadi berwarna dah. Benda sepatutnya mana cantik, comel, makna dialih kepada benda-benda yang pelik-pelik. Jadi dengan keadaan dia tiba itu dengan bersangatan putih pakaiannya dan syadidu sawadi sya'r, bersangatan hitam rambutnya, la yara alaihi atharus safar, la yura dan tidak dilihat di atasnya, di atas rajul sana atharus safar, kesan-kesan safar. Sebab kalau orang yang safar, mana musafir, maka keadaannya rambut dia pun kusuk masai, pakaian dia comuk, berdebu, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenali akan rajul saat ini daripada kami oleh seorang pun. Bermakna dia bukan orang tempatan. Kalau dia orang tempatan, pasti ada yang mengenali dia. Bermakna dia bukan orang tempatan, orang jauh. Kalau dia orang jauh, macam mana pula pakaian dia tu sangat bersih, rapi. Itu menjadi tanda tanya kepada sahabat. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduklah ya rajul saat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi, maka menyandarkan akan dia menyandarkan akan dua lututnya ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi. Mana dia menyandarkan dua lutut. Duduk macam kita duduk tasyahud awal itu. Dia pelaga lutut dengan lutut Nabi. Itu adalah satu situasi atau gambaran dua orang yang sangat rapat hubungannya. Yang sudah kenal mengenali di antara satu sama lain.
takkanlah kami ni terlepas pandang orang yang biasa dengan Nabi. Dan takkanlah kami ni terlepas pandang bahawa ini adalah orang tempatan. Kalau orang tempatan pasti kami mengenalinya akan dia. Tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Itu sangat pelik. Kalau dia orang jauh, mengapa dia pakaiannya sangat rapi, dalam keadaan bersih, rambutnya rapi, pakaiannya tidak ada comok sedikit pun, tidak ada kesan-kesan. Mana safar? Kesan safar itu ialah kekotoran. Antaranya. Wa wada'na ila rukbatayhi. Dan kemudiannya meletakkan oleh rajul sa'ni kaffaihi, dua tapak tangannya ala fakhidhahi, di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belebak ke letak. Di atas dua. Kami pun tak berani buat lagu tu ni. Orang ni pelik lah, orang gapo ni, orang lagu mana ni? Ya Muhammad, panggil ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakanlah kepada aku tentang Islam. Apa dia Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, bermula Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas solat. Ini dia panggil Jibril. Nah, ni Jibril lah. Jibril jawab ni bukan takrif. Dia takrif ni dalam Quran tak ada takrif. Hadis ada juga kadang-kadang tapi terlalu sedikit. Hadis juga tidak mendefinisikan suatu takwa. Kalau ditanya ke takwa, Nabi kata takwa hahuna di sini. Itu bukan takrif dia. Jadi ini maknanya Nabi raya afradul Islam. Afrad dia. Ajza, afrad, juzuk-juzuk dia. Islam tiga apa dia? An tashhada an la ilaha illallah. Ya kerana Islam waslam wal Islam wal Islam masyrahanna bil amal. Engkau syarahkan, mana akan Islam itu engkau syarahkan dia tu dengan amal. Yani al-a'malu zahirah. Tu. Jadi, dia kata anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi itu maksudnya ialah anta syahada kena bertutur. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas salah. Dan mendirikan akan sembahyang. Itu afrad dia. Afradul Islam. Wa tu'tiyaz zakah, diberikan akan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa dan engkau berikan zakat dan engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahajjul baita, dan engkau hajikan akan bait, qasadkan akan bait, mana pergi kepada Baitullahil Haram. Ini stata'ta ilahi sabila, jika kuasalah oleh engkau kepadanya, kepada al-bait, sabila akan jalan. Jalan yang menyampaikan kepada Baitullah itu. Tu. Jadi kalau itu, itulah mana afradul Islam. Nabi tak rayak takrif. Jadi takrif itu yang digubahkan oleh para alim ulama berdasarkan keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Jadi wa tahajjal baita in istata'ta ilai sabila. Kalau sadaqta, dia kata betul. Dia tanya apa bila Nabi jawab, dia kata betul. Fa'ajibna lahu, maka kami rasa peliklah baginya, bagi kelakuan dia. Kok mana pula dia duduk tanya, bersungguh tanya. Apa molek Nabi jawab, dia kata betul-betul, seolah-olah macam dia tu tahu dah. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia bertanya, lepas tu dia mentasdiqkan dia. Pertanyaan itu. Qala fa'akmin. Berkata fa'akbirni anil iman. Berkata oleh Jibril, maka ceritakan, khabarkan akan daku tentang iman. Apa dia iman? Qala an tu'mina billah, bahawa engkau beriman, yakin, percaya billah wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, ya Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari yang terakhir, hari akhirat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih.
Dan beriman dengan qadar Allah Ta'ala yang baiknya dan juga yang jahatnya. Daripada qadar, wajib beriman. Qala berkata oleh Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai seorang laki-laki tadi. Sadaqata. Betul. Qala fa akhbirni. Berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini, dia kata, maka berkata, fa akhbirni anil ihsan. Berkata oleh rajul daripada dua rajul lain sini. Cerita gak pula kepada aku gap dia gak ihsan. Qala berkata dia, ihsan itu huwa iaitu al-ihsan an ta'budallaha, bahawa engkau menyembahkan Allah ka'annaka taruh. Mung sembah Allah Ta'ala serupa mung nampak dia. Tu. Fa ilam takun tarahu, maka jika mung tidak nampak akan dia, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dianya adalah melihat akan dikau. Jadi qala berkata, fa akhbirni, kata Jibril pula. Berkata Jibril, fa akhbirni anis sa'ah. Cerita pula ke aku tentang neraka, tentang sa'ah makna kiamat. Tu. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang kena tanya daripadanya, bi'a'lama, dengan terlebih mengetahui minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Jadi tidaklah yang kena tanya tu lebih tahu daripada yang bertanya. Dok. Saya ni orang yang kena tanya, tapi tidaklah orang yang kena tanya tu makna lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Fa akhbirni, ceritakan akan daku daripada tanda-tandanya kiamat. Qala berkata talida, bahawa beranaklah al-amatu rabbataha. Amah mana hamba perempuan, dia beranak tu tubik tuenyo. Tu dia. Tubik tue dia. Tu. Jadi dia beranak akan tuannya. Macam mana? Maksudnya mak jadi hamba kepada anak. Itu alamat dia. Nabi sebut. Jadi syahid kitanya ialah saning anil ihsan ni an ta'budallaha ka'annaka tarah, mensembah Allah Taala seolah-olahnya menampak dia. Fa alam takun tarah, kalau mung tak nampak dia pasti kita fa innahu yarak, maksudnya dia tu ialah yang melihat akan dikau. Qala fa akhbirni anis sa'ah, cerita gak aku. Jibril dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, qala fa akhbirni an amaratiha, ceritalah kepada aku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala bersabda Nabi, antalidal ummatu rabbataha wa antara al maknanya fa akhbarna, satu beranak mak melahirkan anak-anak yang melahirkan tuan dia, anak dia tu jadi tuan dia pula. Tu. Wa antara al-hufata al-urata al-alata. Kamu melihat orang yang berkaki ayam. Itu mana jafi min malla na'la birijlaih. Orang berkaki ayam ni makna tak ada, bahawa kamu melihat orang yang berkaki ayam, tak ada selipar, tak ada kasut. Al-urata, lagi pula bertelanjan. Tak ada pakaian yang di tubuh badan dia. Kasut selipar pun tak ada. Al-urata, jadi yang bertelanjan. Man la syai'a ala jasadih. Al-alata, jatuh jamak kepada ail, al-fakir. Itu maknanya al-alah.
Al-alata mana yang fakir. Ra'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ra'a asya memelihara akan syah mana kambing fihal padahal yatatawaluna fil bunyan. Ru'a asya maknanya kambing lah. Kamu melihat akan orang yang berkaki ayam yang bertelanjang. Al-alata al-alata tadi makna jamu ailin, makna fakir. Yang fakir ra'a asya makna yang memelihara kambing yatatawaluna padahal bermegah-megah mendirikan rumah ataupun binaan-binaan itu yang tinggi-tinggi. Thumman talaqa, kemudian pergilah oleh Jibril alaihissalam saat ni. Rajul saat ni. Falabistu malian, maka tinggallah aku mana sebagai diam yang lama, malian. Zamanan kathiran, zaman masa yang banyak maknanya lama. Duk dia Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar falabistu malian, aku duduk dia pada masa yang lama. Summa qala, kemudian berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar atadri man sa'il. Jadi Sayyidina Umar ni terdia pahala lain pun balas tengah daripada teknik. Teknik panggil maknanya orang-orang yang sudah mengetahui sesuatu ilmu, sesuatu isu. Sedangkan dia tahu orang lain ramai yang tak tahu, jadi dia bertanya kepada yang mengajar itu, maknanya tentang perkara yang memang dia tahu dah, tapi oleh kerana guru itu tidak menyebut, kita yang mengajar ni kadang-kadang kita terlepas pandang suatu perkara. Jadi seolah macam tolong peringatlah maka supaya orang lain turut mengetahuinya sebagaimana dia yang mengetahui dah sekarang ni. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu mengajar kamu. Jadi hadis ini rawahu hadzal hadis Muslimu, oleh Imam Muslim wa makna dan makna talidul amatu rabbataha. Apa murad dengan kata melahirkan hamba-hamba perempuan akan tuan-tuannya. Dia melahirkan tuan-tuannya murad dia ai sayyidatiha, makna penghulu-penghulu perempuan baginya. Wa maknahu, dan maknanya apa murad dengan kata begitu anta kasura as-sarari, bahawa adalah jadi banyaklah segala hamba-hamba perempuan as-sarari. Makna dia bahawa ramailah hamba-hamba perempuan hatta talidal amatu, sehingga melahirkan oleh amah as-sariyata bintan li sayyidiha, yang maknanya melahirkan oleh amah, oleh hamba as-sariyah, mana yang dibuat gundik. Sariyah ni maknanya dibuat gundik. Bila dibuat gundik hamba saat ni makna mengandung, dia melahirkan bintan li sayyidiha, bagi tuai dia. Gundik ni yang dipakai oleh hamba itu, dia melahirkan anak daripada tuannya, maknanya dapat kepada tuai dia lah. Wa bintus sayyidi fi makna sayyid, dan hamba perempuan bagi sayyid itu pada makna sayyid. Itu salah satu daripada maknanya. Tu. Hamba perempuan bagi sayyid, itu makna dia sayyid lah. Itu rabbataha. Jadi mu'anuk dia panggil kalau maknanya hamba yang dipakai oleh tuannya melahirkan anak-anak perempuannya banyak, maka dia itu pada makna sayyid. Itu satu makna. Wakilah ghairu zalika, kata ke lain daripada makna tu. Makna dia lagu lain, murad dengan kata talidu al-amatu rabbataha. Wal alatu tu ya al-fuqara. Al-alah maknanya fuqara. Wa qauluhu malian ay zamanan tawilan, masa yang lama. Wa kana zalika salasan, dan adalah demikian itu
Salasa makna 3 malam. Tu. 3 malam. Mana? Al-alah. Mana qauluhu maliyan. Mana? Maliyan. Mana? Falabistu maliyan. Terdiam. Mana 3 malam. Muruk dia. Mana ke ni? Datah ni. Fa'ilam takutarum mana? Falabistu maliyan. Maka diamlah oleh aku maliyan akan sebagai diam yang lama. Jadi kata dia saat itu selama mana? 3 malam. Siapa 3 malam? Tu dia. Zamanan kathiran. Duk mikir tentang siapakah gerangan. Orang ni duk mari tanya ni. Begitu-begitu. Jadi Nabi kata itulah orang ini Jibril sebenarnya dia datang nak mengajar kamu. Jadi begitulah orang-orang yang sudah mengetahui suatu perkara dia boleh bertanya. Tujuan supaya orang lain pun tahu juga supaya dia. Tu. Qala atani an Abi Dzarrin Jundub ibni Janadata ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Su'ila radhiyallahu an apabila tiada bagi mayit tarikah maka wajib atas orang yang memberi nafkahnya mentajhizkan akan dia adakah atas mereka itu atau mayasiril muslimin orang-orang yang kaya daripada kaum muslimin atau baitul mal apabila berhadaplah mentajhiz akan mereka itu memberi akan pekerjaan yang sunat. Maknanya membuat hak sunat daripada umpama hanuk tu itulah debu habuk yang diletak pada lapisan-lapisan di bubur kapas warna kuning dan sadarnya maknanya sadrah maknanya daun bidaranya dan lainnya atau tiada itu yang sunat wajib di atas mereka maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya tiada wajib atas segala orang yang tersebut itu memberikan segala pekerjaan yang sunat sunat tak wajib dan hanya yang wajib atas mereka itu pekerjaan yang wajib jua. Su'ila radhiyallahu anhu adakah orang yang menulun menanggung jenazah kekurangan menghilangkan malunya atau tiada hina ke orang yang menanggung jenazah ni? Tukar tanggung jenazah. Tanggung tu dah bawa. Hina ke? Adakah jadi hina dengan sebab menanggung jenazah? Maka dijawabnya bahawasanya tiada orang yang menanggung akan mayat itu kekurangan. Tidak boleh kita katakan satu kekurangan pada martabat dan tiada gugur kemaluannya. Tiada gugur kemaluannya maknanya muruah harga diri dia. Tidak jatuh air muka. Begitulah. Allah malulah. Guano demo ni. 2-3 hari dah tak ada nak pergi kedai kopi. Tak ada arwah lah. Aku kena kandar panggil manyak ni. Hinonyo ni. Tak gugur air mukanya ni. Tetapi adalah baginya kebajikan. Pahala lah. Itu fadilat ni. Dan kemuliaan bagi mayit. Ni. Mulia lah bagi mayit. Begitu dia diusung. Bukan dikepu. Ni. Bukan dikekung. Tu ada ni. Maka sebenarnya telah dikerjakan dia setengah daripada sahabat dan tabi'in. Mana? Ada? Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in, kalau tak ada orang yang mengusung, pasal dia nak usung. Jadi benda ni dilakukan oleh sahabat dan oleh tabi'in.
orang-orang yang sangat lebih. Su'ila radhiyallahu an, adakah sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baiklah. Susulan daripada pertanyaan tadi, dia kata tidak hino. Tak hino. Orang yang menanggung jenazah ni. Kalau begitu nak tanya Nabi biasa buat ke tak? Ada ke tak pernah sekali Nabi tu dia menanggung jenazah? Tu. Ada kalau Nabi tak buat agak jadi hina? Tak juga. Tapi dia orang dia nak wisda hati. Mana Nabi ni tak pernah orang panggil mana pernah menanggung jenazah. Baru dia tu. Jadi adakah sabit? Sabit kau adalah hadis yang dilihat oleh para sahabat, diriwayat oleh sahabat. Nabi ini menanggung akan jenazah pernah kau tak sekali. Sekali ya kawan nak. Itu dia. Maka jawabnya telah meriwayat oleh Baihaqi. Dia tak ada ya tu. Sebenarnya ada ya lepas pada qaf. Telah meriwayat oleh Baihaqi bahawasanya sallallahu alaihi wasallam menanggung jenazah. Mana pernah menanggung jenazah. Maka mutabadir, maka bersegeralah daripada kalam itu ia berbuat. Jadi segera fahamnya Nabi ini pernah menanggung jenazah, yakni menanggung sendirinya. Maksudnya menanggung sendiri, bukan majaz tu. Seperti katakan jambatan itu tu raja tu buat tu, masuk raja buat tu, maksudnya menyuruh kepada pegawai-pegawainya dan juga untuk membenanya. Itu makna tidak dengan makna lagi tu. Dengan makna Nabi sungguh. Dalam hadis itu makna Nabi sungguh, Nabi sendiri yang menanggung akan jenazah. Tu. Yakni menanggung sendirinya pada menanggung jenazah dan tiada menegah dikatakannya menanggung itu ia menyuruh menanggung juga. Bukan Nabi tanggung jenazah, Nabi suruh. Suruh orang lain. Maka dibangsakan dia kepadanya, kepada Nabi. Dibangsakan menanggung itu kepada Nabi. Tu. Jadi maksudnya saat ni dia kata tiada menegah. Boleh jadi gitu. Nabi suruh orang tanggung tapi panggil Nabi tanggung. Kata setengah tiada sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung sendirinya. Hadis yang sahih tak sabit mana Nabi tanggung sendiri. Jadi kalau ada riwayat menanggung tu Nabi suruh orang menanggung gitu. Su'ila radhiyallahu an, adakah menanggung mayat wajib atas laki-laki atau sunat? Dia wajib nak ke orang laki-laki yang mana ataupun sunat je orang laki-laki, maknanya orang perempuan tu boleh menanggung mayat Tapi secara logiknya pun kita tahu dah perbuatan tu kena kepada ring. Hak layaknya sepatutnya ialah orang laki-laki lah. Tu. Walau macam mana pun adakah dianya wajib atas laki-laki ataupun sunat saja. Dan memadalah jikalau daripada perempuan. Jadi kalau orang laki-laki tak pergi hantar ke kubur makna tidak usung, orang perempuan adakah memada? Atau sunat yang menanggung laki-laki dan harus bagi yang lainnya. Dengan makna lagi tu kau. Dia kata kena orang laki-laki tu makna sunat saja. Jadi kalau ada orang lain tu mana tak ada mengapa. Maka dijawabnya artinya sunat yang menanggung jenazah itu laki-laki. Bukan wajib tak. Bukan wajib orang laki-laki menanggung jenazah. Mana orang perempuan pun boleh juga. Tapi di tempat kita tu tidak pernah berlaku lah orang perempuan. Sebab munasabahnya ialah orang laki-laki lah. Atau laki-laki sama ada mayat itu perempuan ke ataupun laki tak kira. Tidak ada isu tentang mayat tu laki-laki perempuan. Dan makruh jika perempuan serta ada laki-laki. Orang perempuan yang mengusung mayat. Orang jatuh tak ada ke? Ada. Makruh hukum dia. Ya, kalau orang jatuh tak ada, tak makruh. Dan terkadang wajib atas perempuan jika tiada di sana itu laki-laki. Wajib lah. Kalau tidak, macam mana mayat tu nak sampai ke kubur ni? Tak sampai kubur lah duduk di situ. Dah tak ada orang laki-laki. Kalau makna kalau kita kata tidak boleh orang perempuan. Tu.
Su'ila radhiyallahu an, apakah sebabnya daripada berhenti setengah ketika jenazah dan terhundur ke belakang? Ada berlaku kejadian-kejadian orang yang mengusun mayat ni dia terhenti. Bukan mereka nak berhenti, jadi terhenti dan terundur kepada belakang. Maka dijawabnya dengan katanya yuhtamal, makna diihtimal. Diandaikan bahawasanya barangkali sabab kebanyakan malaikat antara hadapannya terkembali. Jadi maksudnya boleh jadi. Ni andaianlah. Ihtimal. Ramai malaikat berada di hadapannya. Jadi dia pun jadi terundur dan terhenti. Dan manakala banyak malaikat di belakangnya, segera berjalannya. Kalau malaikat duduk belakang, mana segera jalan. Cepat. Seperti disebut dalam hadis, pada hadis hadir malaikat pada jenazah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz 70,000 malaikat. Tu. Dan gementar Arsyur Rahman. Hebatnya tak hebat dia. Arsyur Rahman gementar dengan kematiannya. Sa'ad bin Mu'adz. Itu satu-satu ihtimal. Dan yutamal diihtimalkan pula kerana mencerca nafsu bagi jasadnya. Kita sendiri mencerca diri kita sendiri. Dan cerca jasad bagi nafsunya. Bagi kata lah. Dua tu. Makna jasad dia cerca bagi nafsunya. Jadi bersalahan kelakuannya. Terkadang terdahulu dan terkadang terkemudian. Tu. Inilah dia bagi. Apa tu orang bawa ni kadang-kadang terhenti dan jadi terundur sikit. Kemudian pergi pula. Dan yuhtamal pula, boleh diihtimal, diandaikan pula, barangkali lagi tinggalnya pada hal kembalinya itu. Kerana menyempurnakan ajalnya, kekalnya di dalam dunia. Demikianlah jawab akan soal ini oleh Abu Ali An-Najjar. Dia yang jawab. Demikian lagi ditanya akan dia. Abu Ali An-Najjar ini, sabab ringan jenazah dan beratnya. Berapa setengah jenazah tu ringan, setengahnya berat. Maka katanya, maka jika ringan, maka ampunnya itu syahid. Kerana orang syahid tiada mati. Dan yang hidup, itu ringan daripada orang yang mati. Tu. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu sangka, jangan dikata ini ayat pada syahid orang mati dan kafir, dan jawabnya itu ayat ini umum. Jawabnya dia kata ayat ini makna umum. Su'ila radhiyallahu an, adakah haram menanggung akan mayat dengan kelakuan yang menghinakan? Cara menghinakan. Maka adakah ditanggungnya mayat yang tua dengan ditapu dengan yang tua, makna yang dewasa lah. Dengan ditapu dengan tangan jua, tapu. Tapu dengan tangan. Tapu, kepu. Tapu dengan tangan lah, tapu. Jadi, maka adakah ditanggungnya mayat yang tua dengan ditapu dengan tangan jua, seperti hukum menanggung di dalam sumpit. Sumpit lah plastik. Bubuh dalam plastik. Hino lah dipanggil. Atau ditaruh, diletak dalam kofah. Mana bekas lah ni, bekas. Atau karung, letak dalam karung. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, dengan bahawasanya ditanggung, ditapu dengan dua tangan orang yang besar, haram. Kita nak tapu orang yang besar, tubuh besar lah, orang dewasa. Itu haram. Dan barang yang seumpamanya. Seumpama tapu dengan dua tangan, seperti di dalam kufah, mana raga, atau karun, dalam karung. Bukan malaikat jika takut berubah mayat itu. Sebab tiada pengusuhnya, tiada mengapanya ditanggung dengan tapunya, dengan dua tangannya atau pakaiannya bersalahan. Jadi mana?
Kalau nak kau tidak ada, panggil. Alat untuk mengusung. Pengusung tu tak ada. Jadi tapu makam pada masa tu boleh lah. Dah tak ada arah. Tak berjumpa cari. Bersalahan kanak-kanak yang kecil, maka bahasanya tidak mengapa ditanggung dengan tapu dua tangannya. Kita tapu ya dengan dua tangan. Tak payah pengusung. Kerana tiada dinamakan menghinakan dia. Kanak-kanak lainlah pula cara dia. Menggosok kepalanya, maksud dia rasa dimuliakan. Su'ila radhiyallahu an, adakah jika mengiringkan jenazah bagi permuharam atau makruh? Ila Allah. Subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Esok ada pukul 11.